الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام الغزالي وللشارح الإمام النووي البنتاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali, dan kita muzakarah hari ini syarah kepada Bidayatul Hidayah, iaitulah Maraqil Ubudiyah yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada ayat mana ya? Muka surat kalau yang kitab biru ni? Tak tahu. Kalau ni muka surat 12. 12 ya. Pada katanya ya. Selepas daripada syair. Baik. Tajuk baru. Wei jangan tu lah kan. Yang kitab biru tu muka surat 6. Yang kitab biru, siapa yang pakai kitab biru, muka surat 6. Baik. Kalau kitab ni muka surat 14 kan? 12. Muka surat 12. Dia tulis tu XII tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, wahai penuntut ilmu yang memiliki keinginan tulus dan kemahuan yang besar. Di sini musannif, di sini syarih, pengarang kitab, hendak nyatakan kepada kita perlu niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena itu disebutkan keinginan yang tulus dan kemahuan yang besar. Makna keinginan yang tulus itu ikhlas. Dan kemahuan yang besar
Iaitu apa sebab dia menuntut ilmu. Apa sebab kita datang pada hari ini, kita nak muzakarah ilmu? Apa sebabnya? Baik. Itu semua berkait rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis 40-nya, yang pertama sekali. Juga diletakkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Juga diletakkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Juga diletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari bagi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dan juga ramai lagi para ulama, mereka meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama di dalam kitab mereka. Hadis ini berkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan ataupun pekerjaan itu berdasarkan kepada niatnya. Dan setiap perkara itu berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Akan tetapi sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin dia dapatkan, atau semata-mata kerana ingin mengahwini seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan maksud, kalau dia inginkan semata-mata dunia, dia dapat dunia. Tapi kalau dia nakkan hijrahnya kerana Allah, maknanya dengan niatnya kerana Allah, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Yang ni yang kadang-kadang orang salah faham ni hadis ni. Nah, setiap amalan tu dengan niat. Jadi apa? Niat sajalah, tak payah beramal. Kenapa? Bagi dia, niat itulah amalan. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu adalah dengan niat. Jadi solat dia pun niat. Puasa dia pun niat je. Dan sebagainya. Ini salah faham dalam bab hadis. Menyebabkan berlaku kekeliruan yang akhirnya apa? Yang akhirnya orang yang memang malas nak solat, maka dia syarahkanlah hadis mengikut selera dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahamlah kita bahawa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu berdasarkan apa? Berdasarkan niat kita. Kalau niat kita menuntut ilmu kerana Allah, maka kita akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat kita menuntut ilmu kerana dunia, supaya orang panggil kita ni penuntut ilmu, supaya orang lihat keadaan kita, yang mana kita ni sentiasa menuntut ilmu, supaya kita ni menarik perhatian manusia kepada kita, maka kita akan dapat apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu dibuat? Kalau kita berada dalam keadaan sebegitu rupa, iaitu mungkin selama ini ada di kalangan mereka yang menuntut ilmu kerana nakkan pandangan manusia, apa yang perlu dibuat? Kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam risalah Mudzakarah, menyatakan bahawasanya kalau seorang itu ketika mana dia beramal, timbulnya riak dalam hatinya, ataupun ketika dia beramal, niatnya itu tidak betul, maka jangan tinggalkan amalan.
teruskan juga dengan amalan tersebut, teruskan juga dengan menuntut ilmu, dalam masa yang sama perbetulkan, belajar perbetulkan niat. Kerana kehendak syaitan, pada asasnya kehendak syaitan adalah supaya kita berhenti daripada amal. Maka sekiranya kita dengan merasakan bahawa kalau aku beramal ini maka aku dapat riak, maka aku berhentilah, hakikatnya kita tertipu dengan perasaan kita sendiri yang akhirnya kita telah memenangkan syaitan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh musannif pengarang kitab rahimahullahu taala, dikatakan kepada wahai penuntut ilmu yang memiliki keinginan tulus dan kemahuan yang besar, jika engkau menuntut ilmu bermaksud untuk menyaingi dan membanggakan diri serta mengungguli para pelajar lainnya untuk menarik perhatian orang. Maknanya apa? Tuntut ilmu, nak bersaing dengan yang lain, kerana apa? Nak dapatkan perhatian manusia, perhatian makhluk. Di samping mengumpulkan kesenangan dunia dengan menuntut ilmu ni, ya, nak dapatkan harta dunia semata-mata. Dia makin banyak dia belajarnya, makin banyaklah dia dapat harta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan niat sebegitu rupa untuk dapatkan kesenangan dunia, maka hakikatnya engkau berusaha merobohkan agama dan membinasakan dirimu. Serta seolah-olah engkau menukar akhiratmu dengan kesenangan dunia yang sementara. Kerana dunia yang sementara ini adalah tempat ujian bagi orang beriman. Maka dengan tempat ujian inilah perlu dibenarkan hatinya, perlu dibenarkan niatnya, supaya dia mendapatkan kesenangan yang abadi. Maka daganganmu akan bangkrut. Bankrupt lah nak. Baik. Kerana dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan pahala akhirat. Dan perdaganganmu pasti binasa. Yakni ilmumu tidak membawa kebaikan sedikit pun. Maknanya kalaulah dia menuntut ilmu kerana inginkan perhatian manusia dan juga kerana inginkan dunia, nak harta dunia dan sebagainya, maka ketahuilah bahawa ilmu itu tak bawa kebaikan kepada dia di dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, yang merupakan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ni maknanya apa? Kita kata lapis sahabat tu, sahabat Nabi SAW. Kemudian orang yang sempat jumpa dengan sahabat, tak sempat jumpa Nabi, beriman dengan sahabat, wafat dalam keadaan beriman, itu dipanggil tabi'in. Yang sempat jumpa sahabat, itu dipanggil tabi'in. Kemudian yang sempat jumpa tabi'in, tak sempat jumpa sahabat. Yang sempat jumpa tabi'in sahaja, tak sempat jumpa sahabat, dipanggil tabi'ut tabi'in. Tabi' tabi'in. Iaitu orang yang mengikut kepada orang yang mengikut. Itu. Itu dipanggil tabi' tabi'in. Baik. Ini apa namanya, Abdullah bin Mubarak ni zaman sebelum daripada Imam Syafi'i. Baik. Jadi Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu mengatakan bagi penuntut ilmu itu mesti ada 6 perkara. Yang pertama, mesti ada niat yang ikhlas. Yang pertama, mesti ada niat yang ikhlas. Yang kedua, mesti mendengar segala apa ilmu yang disampaikan. Yang kedua, mesti mendengar segala apa ilmu yang disampaikan. Yang ketiga, usaha untuk faham.
Kalau tak faham, maka kita dah usaha belajar, minta kepada Allah, ya Allah, fahamkanlah aku. Fahamkanlah aku. Kerana yang beri faham, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan usaha kita pada hakikatnya. Di sudut kita sebagai makhluk, kita usaha. Tapi hakikatnya yang beri kita faham, yang kurnia kita amal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah daripada faham, yang ketiga kan? Yang keempat dah faham. Yang kelima, tulis ilmu. Mana? Yang keempat. Yang keempat, tulis ilmu. Ya? Sebab itu kata para ulama, al-ilmu sayyidun wa kitabatuhu qayyidun. Ataupun al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Kata para ulama, ilmu itu seperti binatang buruan. Dan menulis ilmu itu seperti kita mengikat binatang buruan tersebut. Ilmu itu seperti binatang buruan, dan menulis ilmu itu seperti mengikat binatang buruan tersebut. Maka bagaimana kalau seorang itu memburu, lalu dah dapat binatang buruan, kemudian tak diikat binatang buruan, maka binatang buruan itu akan terlepas. Maka kerana itulah dikatakan, bagi seorang yang menuntut ilmu, dikatakan dia ini penuntut ilmu, maka perlulah ada, ya, kita kata apa, kalam, iaitu pun pen ataupun pensel untuk dia tulis. Nah, tapi para ulama kita kata tak apalah. Nabi SAW sabdakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Kata Nabi SAW, jadilah orang yang mengajar ilmu. Tak boleh jadi orang yang mengajar ilmu, jadilah orang yang belajar ilmu. Bila kata belajar, maka mesti dia ikut syarat-syarat tadi. Iaitu mesti ada tulis, mesti ada kitab, mesti ada semualah. Kalau tak mampu jadi orang yang belajar, maka jadilah orang yang mustami'an, yang mendengar. Ini rendah sikit darjat dia. Nah, tapi dapat lagi barakah daripada ilmu, dapat lagi. Masih lagi dia duduk dalam taman-taman syurga, masih lagi dinaungi oleh malaikat. Maknanya kitab dia pun tak ada, pen dia pun tak ada. Ya, maknanya dia dengar sahaja. Kalau dia dengar sahaja pun, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan mereka yang dinaungi oleh malaikat. Au muhibban, tak boleh nak jadi orang yang dengar, jadi orang yang cinta pun jadilah. Nah, mungkin dia ni kerjanya banyak, tak sempat nak mendengar, tapi dia cinta dengan majlis ilmu. Ini kata Nabi SAW, paling kurang dia jadi orang yang cinta. Nak belajar pun tak dapat, nak dengar pun tak dapat. Wala takun khamisan, sabda Nabi SAW, jangan jadi orang yang kelima, fatahlak, kamu akan hancur. Hancur dunia, hancur akhirat. Apa dia orang yang kelima? Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tidak, suka pun tidak. Ni. Nah, inilah orang yang kelima. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat tadi apa dia? Iaitu mesti tulis. Yang kelima, usaha beramal dengan ilmu. Usaha beramal dengan ilmu. Dan yang keenam, kata Sayyiduna Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, mesti cuba untuk mengajarkan ilmu itu. Mesti cuba untuk mengajarkan ilmu itu. Tak mesti dia kena mengajar di masjid surau.
Boleh jadi dia balik ke rumah, dia ajar anak isteri dia. Dia peringatkan anak isteri dia apa yang dia dapatkan tadi. Maka itu juga mudah-mudahan termasuk di dalam istilah mengajar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dan juga ramai para ulama mengatakan kalaulah kita menuntut ilmu mesti ada cita-cita yang besar. Apa cita-cita yang besar? Bukan sekadar niat kita belajar untuk angkat kejahilan diri semata-mata. Bukan sekadar kita belajar untuk kenal Allah semata-mata. Mesti ada niat yang lebih besar, iaitu kita belajar untuk kita beramal dan mengajarkan kepada orang lain. Supaya mudah-mudahan niat kita seperti mana niatnya para imam seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi menuntut ilmu. Biar niat kita tu niat yang besar. Walaupun kita tahu mungkin kita ni nak mengajar tu Allah, nak ambil tauliah pula, kan? Nak ambil tauliah pun satu hal dah. Dan sebagainya. Maka dia sebenarnya kita kata niat itu yang paling penting sekali. Kerana itu dalam kaedah mazhab Syafi'i kita, ta'addudun niyah, banyaknya niat itu menambahkan banyaknya pahala. Mana kalau dia datang menuntut ilmu, banyakkan niat. Niat akhirat ni banyakkan. Bukan sekadar niat dia nak beramal semata-mata, banyakkan lagi niat. Niat nak kenal Allah, niat nak kenal Rasulullah. Itu dah 2 pahala dah tu. Kemudian niat dia untuk mengangkat kejahilan. Niat dia untuk beramal. Niat dia untuk kenal syariat agama. Niat dia untuk mengajarkan pula agama. Niat dia pula untuk beri peringatan kepada diri dan kepada ahli keluarganya. Banyak niat, makin banyak pahala. Makin besar niat, makin besar pahala. Ini kaedah dalam mazhab Syafi'i kita. Dan kaedah yang para ulama kita letakkan, termasuk Al-Imam Ghazali sendiri, meletakkan ada peringkat-peringkatnya orang ibadat. Ada peringkat umum, ada peringkat khawas, ada peringkat khawasul khawas. Itu semua kerana apa? Kerana perbezaan pada niat mereka. Tingkatan niat mereka, tingkatan hati mereka, itu yang menjadikan makin bertambah pahala mereka, makin bertambah darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata maksud ungkapan, kata syarih, kata pensyarah kitab, maksud ungkapan di atas ialah orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya kalau dia belajar bukan kerana Allah Ta'ala, kerana dunia, maka ilmu tu takkan bagi manfaat kepada dia, maka dia dikatakan hanya memiliki ilmu tetapi tidak memberi manfaat kepada dirinya. Sebab tu Nabi SAW anjurkan kita doa berlindung kepada Allah daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Apa dia? Dalam bahasa Melayu dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ya. Ini doa ni Nabi SAW selalu baca. Antara doa yang selalu Nabi SAW baca, antaranya, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini antara doa yang Nabi SAW selalu baca.
Antara yang selalu baca juga, iaitu apa? Ya Allah, hindari aku ataupun lindungi aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Dan daripada hati yang tidak khusyuk. Dan daripada nafsu yang tidak tashba' ni maknanya yang tidak puas. Ya, daripada nafsu yang tidak puas. Dan yang keempat, dan daripada doa yang tak dimustajabkan. Ya, 4 perkara kita berlindung kepada Allah. Yang pertama, ilmu yang tak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, diri nafsu yang tidak puas. Dan yang keempatnya apa dia? Doa yang tidak dimustajabkan. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu tak apa. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata di sini, sedangkan guru yang membantu untuk melakukan maksiat akan ikut menanggung kerugiannya. Ia ibarat menjual pedang kepada penyamun. Oh, tu dia bagi ibarat. Maknanya apa? Guru dia ni, pada hakikatnya guru dia betul lah. Niat dia mengajar ni. Mengajar agama, ikhlas dia mengajar agama. Tapi anak muridnya pula tak ikhlas. Anak muridnya pula tak ikhlas. Maka guru yang bantu, guru yang mengajar ni seolah-olah apa dia? Seolah-olah sahaja. Seperti membantu murid ni untuk buat maksiat akan datang. Oh, tu dia. Betapa apabila kita ni tak jaga niat, seolah-olah kita ini akan menyebabkan nama guru kita yang dulu pernah mengajar kita juga terpalit keburukannya disebabkan kita. Gitu. Ya, umpama orang katalah dia satu orang ni dia merompak ke, mencuri ke, dia buat jahat ke. Kita katakan, ni anak siapa ni? Itu anak dia tu, anak Tuan Haji ni. Ayah dia tak ajar ke? Padahal ayah dia ajar dah. Contohnya. Kan? Tapi apa? Terpalit seolah-olah apa? Ayah dia pun seolah-olah tidak mengajarkan dia. Begitu. Begitu juga bagi guru dan murid. Kalau murid tu, ya, apabila dia jadi seorang guru pada satu hari nanti, dia tak jaga adab dia tak jaga akhlak dia. Ya, dan juga dia, kita kata apa, bersalahan dengan apa yang sepatutnya. Maka orang kata, siapa guru dia dulu? Gitu. Seolah-olah nanti orang akan kata apa? Guru dia ni lah yang mengajarkan, yang membantu pula mengajarkan dia untuk buat maksiat. Gitu. Maknanya apa? Hati-hatilah ya. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sedangkan guru yang membantu untuk melakukan maksiat akan ikut menanggung kerugiannya. Ia ibarat menjual pedang kepada penyamun. Tu dia. Pedang ni kita kata benda untuk pertahankan diri. Tapi yang dia jual ni untuk penyamun hakikatnya. Tu dia. Maknanya apa? Tak beri manfaat pedang tu kepada dirinya. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Barang siapa membantu melakukan suatu perbuatan maksiat walaupun dengan sepotong kalimat, maka ia ikut terlibat di dalamnya. Maknanya kalaulah kita kata seorang murid yang tidak betul cara dia, maka seolah-olah guru tersebut akan dikatakan terlibat dengan anak murid tersebut. Maksudnya terpalit keburukan kepada guru tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam hadis disebutkan, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim. Dan meletakkan ilmu pada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kepada babi. Ini ganah ni dia punya ni. Apa namanya? Perumpamaan dia.
Meletakkan ilmu pada bukan ahlinya, seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas, dikalungkan kepada mana? Kepada khinzir, kepada babi. Tu. Yakni, dia nak bagi maksud tu apa dia? Orang yang meletakkan ilmu di luar tempatnya adalah zalim. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, maknanya seorang itu kita mengatakan seolah-olah dia ni adalah alim ataupun ahli ilmu. Sedangkan dia bukan ahli ilmu. Ya. Seolah-olah kita nak meletakkan permata, kita nak mengalungkan emas kepada sesuatu yang bukan layak. Gitu. Sebab itu kalau istilah ustaz ni, istilah ustaz ni kalau ikut kepada para ulama, contohnya dalam kitab Lisanul Arab, bila sebut ustaz ni maknanya apa? Dia ni seorang yang betul-betul pakar dalam salah satu bidang agama, baru dipanggil ustaz. Kalau ikut pada istilah betul, ustaz ni macam profesor lah. Macam profesor lah, ustaz. Kerana itu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, antara mereka yang dipanggil ustaz, antaranya Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini. Diletakkan nama ustaz padanya, seolah-olah dia ni profesor dalam bab tersebut. Hebatnya, pakarnya dia dalam bab tersebut. Alim besar dalam bab tersebut. Cuma zaman sekarang ni, tak letak ustaz pun, kita kata, perlu letakkan pada tempatnya lah. Ya. Dan kita pun muzakarah lah, tanya pada guru-guru pun kata, tak apalah. Ya. Kalau orang boleh mengajar Quran pun, pada zaman sekarang ni kita kata, kalau boleh cakap sikit agama pun, tak apalah kalau nak panggil ustaz pun. Tapi ustaz tu bukan ustaz pada istilah yang betul-betul tu. Ustaz tu sekadar panggilan bahasa sahaja. Sekadar panggilan umum sahaja pada adat kebiasaan. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya tak boleh dipanggil ustaz. Itu hakikatnya. Yang betul-betul boleh dipanggil ustaz pada orang-orang yang sampai ke tahap-tahap yang hebat dalam ilmu. Dan para guru kami juga kata, untuk akhir zaman ni paling kurang, kalau betul-betul lah nak dipanggil ustaz juga, paling kurangnya fiqahnya tu dah khatamlah sampai Fathul Qarib. Maknanya daripada kitab Risalah Jami'ah, Safinah Najah, Ghayatul Muna, Nailur Raja, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian Muqaddimah Hadramiyah, kemudian Matan Nabi Syuja', kemudian masuk Fathul Qarib. 8 kitab baru boleh panggil ustaz. Jadi beberapa guru saya lah nak. Dia kata kalau dah khatam 8 kitab ni, baru boleh panggil ustaz. Tak khatam 8 kitab ni, tak boleh panggil ustaz lagi. Tu. Kalau orang panggil ustaz, kena marah orang tu. Maknanya kena nasihatkan, jangan panggil saya ustaz. Itu. Itu yang lebih, kita kata apa, yang lebih syadid ataupun yang lebih betul-betul terperinci sikit lah nak. Tapi beberapa guru juga kata tak apalah. Dia boleh mengajar sikit, panggil ustaz, tak apalah, pada bahasa sahaja. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang alim harus bersikap tulus dalam semua urusan, mesti benar dalam semua urusan. Ia perlakukan semua orang sesuai dengan keadaannya, seperti doktor yang mengubati pasien sesuai dengan pesakitnya. Ya. Ini kebiasaannya, kita kata apa? Guru mursyid lah nak. Ini kebiasaannya guru mursyid. Jadi guru ni dia ada dua, satu guru ta'lim, guru yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu fiqh, tauhid dan sebagainya. Ada satu lagi dipanggil guru tu guru mursyid, iaitu guru yang mentarbiah hati. Maka guru yang mentarbiah hati ni, dia adalah doktor kepada pesakit. Kalau kita sakit luaran, sakit gigi, sakit perut dan sebagainya, kita akan jumpa doktor.
Kita akan beritahu dan kita minta ubat. Tapi kalau dalaman kita riak contohnya, kita ada sakit riak, sakit dalaman, maka kita kena jumpa doktor dia juga. Maka doktor dia ni lah yang tahu apa ubat untuk riak. Berapa dos ubat tu. Tu dia. Nah, lepas tu kadang-kadang kalau kita jumpa guru kata zikir banyak ni saja. Zikir ni, untuk kamu ni, kamu kena zikir banyak ni sahaja. Dan kamu pula, kamu zikir ni dan banyak ni sahaja, contohnya. Istiqamahkan dalam setiap hari kamu. Kerana apa? Kerana mereka ini tahu untuk merawat penyakit berapa dos ubatnya. Kerana mereka ini juga telah dirawat oleh guru sebelumnya. Dan guru sebelumnya telah dirawat oleh doktor sebelumnya. Dan doktor sebelumnya telah dirawat sampailah sanad rawatan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Karena itu kata para ulama, andai kata tak ada guru mursyid di akhir zaman, maka selawatlah guru mursyid. Selawat itulah guru mursyid. Tetapi para ulama mengatakan mustahil takkan ada guru mursyid. Ya, pasti akan ada guru mursyid sehingga akhir zaman, melainkan apabila tidak ada lagi seperti disebutkan, tidak ada lagi yang menyebutkan Allah, barulah berlakunya kiamat. Itu dia. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Ma'ruf Al-Karhi, bahawa ketika Abu Yusuf sahabat Abi Hanifah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menghadiri jenazahnya. Kerana ia pernah ikut dalam urusan raja. Ma'ruf Al-Kharqi ni tuan-tuan, dia kata ketika Abu Yusuf ni siapa? Imam Abu Yusuf Al-Ansari Al-Kufi. Daripada Kufah. Dan beliau adalah merupakan daripada keturunan Ansar. Al-Imam Abu Yusuf Al-Ansari Al-Kufi. Jadi pada tahun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahun 113 Hijri. Beliau lahir 113 Hijri, wafat 182 Hijri. Imam Abu Yusuf ni. Sahabat kepada Abi Hanifah. Dan beliau ni, Imam Abu Yusuf ni tuan-tuan, wafat masa sedang mengajar. Imam Abu Yusuf ni wafat masa sedang mengajar fiqh. Tengah mengajar fiqh, lalu Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Baik. Ini antara husnul khatimah lah. Tapi dia kata, ketika Abu Yusuf ini sahabat Abi Hanifah. Sahabat Abi Hanifah. Ini Imam Abi Hanifah. Imam Hanafi lah. Imam Hanafi ni 80 sehingga 150 Hijri. Sahabat kepada Abu Hanifah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menghadiri jenazahnya. Bukan tak ada, tapi sikit sahaja. Sikit sahaja yang menghadiri jenazah. Ini pengurusan jenazah Al-Imam Abu Yusuf. Kerana apa? Kerana ia pernah ikut dalam urusan raja. Maknanya, dia pernah dapat, dia duduk dalam kerajaan, lalu dia terkadang berfatwa. Fatwa tu seolah-olah mengikut kehendak kerajaan, mengikut kehendak pemerintah zaman tu. Tu dia. Sedangkan kalau ikut kepada kaedah fiqahnya, fatwa-fatwa dia sebenarnya tidak mengikut kepada kehendak pemerintah. Tetapi kadang-kadang kita kata orang awam biasa ni dia nampak seolah-olah ikut kehendak pemerintah. Maka disebabkan itulah ramai yang tak menghadiri jenazah beliau, dari pengurusan jenazah. Maka sebelum ia dimakamkan, yani sebelum Imam Abu Yusuf dimakamkan, aku yakni Imam Abu Hanifah bermimpi bertemu dengannya. Ini maknanya apa? Ini menunjukkan dalil harusnya mimpi orang yang telah meninggal dunia. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Kitabur Ruh, bahawa salah satu perkara yang berkait dengan roh adalah bolehnya mimpi orang yang telah meninggal dunia. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana keadaannya di alam barzakh. Baik. Maka dia kata,
Aku bertanya, yakni Imam Abu Hanifah bertanya. Imam Abu Hanifah bertanya, apa yang dilakukan Allah terhadapmu, wahai Abu Yusuf? Maka Al-Imam Abu Yusuf menjawab, Tuhanku mengampuni diriku. Itu dia. Aku bertanya, mana Imam Abu Hanifah bertanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni? Maka Al-Imam Abu Yusuf menjawab, kerana aku bersikap tulus kepada para pelajar. Maknanya dia dulu masa hidup, dia sentiasa khidmat kepada penuntut ilmu. Diriwayatkan dia ni banyak tolong penuntut ilmu. Duit yang dia ada, harta yang dia ada, dia banyak bantu biayai penuntut ilmu. Ini dia. Jadi orang yang biayai penuntut ilmu agama ni tuan-tuan, besar darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Ya? Dan besar juga pengampunan Allah mudah-mudahan kepada dia. Kalau itu disebutkan ramai ahli kasyaf, yakni para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disingkap hijab mereka. Bila mereka ini disingkapkan hijab melihat kepada ahli kubur. Yang mana ahli kubur ni bukanlah ulama, bukanlah orang yang kita kata alim. Tetapi disebabkan mereka ini khidmat kepada agama, khidmat kepada penuntut ilmu, kebanyakannya diriwayatkan daripada zaman Imam Malik dan sebagainya, diriwayatkan bahawa kubur-kubur mereka ini dilihat oleh para ahli kasyaf, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu keluasan yang tidak ada hadnya. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini riwayat daripada Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan orang yang berbuat baik, khidmat, biayai penuntut ilmu. Kemudian dia kata, Imam Abu Hanifah kata, aku terbangun daripada tidur dan menghadiri jenazahnya. Maka dia kata, jika niat dan tujuanmu menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah, ini petunjuk daripada Allah, atau untuk menghilangkan kebodohan diri, ada kejahilan diri, atau menghidupkan dan mengekalkan agama Islam serta mencapai negeri akhirat, dan memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping mensyukuri nikmat akal dan kesihatan badan, maka bukan hanya sekadar meriwayatkan dan menukil daripada ulama. Maknanya dia mengaji itu untuk beramal. Bukan sekadar dia ni mengaji itu ya, untuk sekadar nak tahu sahaja kata-kata para ulama, begitu. Maknanya bila dah tahu, dia beramal pula dengan kata-kata para ulama tersebut. Ini maknanya. Maka gembiralah. Itu dia. Kerana para malaikat redha dengan apa yang engkau tuntut, dan mereka akan membentangkan sayap-sayapnya sebagai hamparan bagi para penuntut ilmu. Ikan-ikan di laut pun akan memohonkan ampunan bagi orang yang mau berjalan menuju orang alim, iaitu guru, untuk belajar. Subhanallah. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW dalam Jami' Tirmidzi. Yang mana Nabi SAW sabdakan, Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard la yusalluna wa ahlas samawati wal ardi hatta namlatu fi hujriha wal hutu la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sabda Nabi SAW, orang yang mengaji ilmu, orang yang mengajar ilmu ini, maka Allah, malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, sampailah an-namlah, yakni semut yang berada di kawasan-kawasan tanah yang dalam, dan juga seluruh ikan-ikan di laut, semua akan meminta pengampunan kepada Allah pada orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Itu dikatakan oleh para ulama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah gambaran
daripada Allah mengumpulkan kita di pagi hari ini, gambarannya seolah-olah Allah nak memudahkan setiap daripada kita ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bila kata malaikat menaungi, ini ada dua makna para ulama mengatakan. Sama ada menaungi di atas ataupun menaungi itu dengan makna sayap-sayap para malaikat itu menjadi hamparan pijakan para penuntut ilmu. Ya. Karena itu diriwayatkan satu ketika ada satu orang lelaki ni dia memperolokkan. Dia tengok para penuntut ilmu ni, ya, dia pelajar-pelajar dan sebagainya ni, dia berjalan untuk pergi mengaji, belajar agama. Maka dia pun angkat kaki dia. Dia angkat kaki dia, dia nak memperolok-olokkan seolah-olah apa? Oh ni sayap malaikat ni kat bawah ni. Dia kena angkat kaki ni, tak boleh pijak sayap malaikat, katanya. Setelah daripada itu, orang tersebut Allah Ta'ala lumpuhkan kaki beliau. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada itu kata salaf, yakni Imam Yahya bin Kathir, hendaklah kita ni belajar tentang niat keikhlasan dan sebagainya, betulkan niat kita, maka kita akan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita dan dimudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Faham tak faham itu lain kira. Yang penting kita duduk dalam taman-taman syurga Allah dengan niat yang betul, maka kita akan mendapatkan kebaikan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti insya-Allah kita sambung lagi ya perbahasan kita dalam bab ini. Kitab ni sedap tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia nak cerita tentang niat kita, dia nak cerita tentang ibadat kita, tingkatan ibadat dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang dapat beramal dengan ilmu dan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu kita dan kita dapat sebarkan manfaat kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.